Okay, so kita dah dapat mengenal pasti pun boleh ubah, dah dapat mengenal hipotesis. Okay, pada minggu ini medium nak teruskan kemahiran yang seterusnya iaitu observing, membuat pemerhatian. Okay, observing ini perkara yang kita selalu buat dalam eksperimen, mendapatkan result, okay, mendapatkan keputusan. Tetapi, okay, kalau kita tak tahu cara menulisnya dengan betul, kita tak akan dapat markah untuk kemahiran observing. Okay, pertama, tolong catat, okay, tolong catat dekat mana-mana nota kamu. Observing ialah melihat, menulis pemerhatian menggunakan your sense, panca indera, deria kita. Benda itu mestilah benda yang boleh dilihat dan diukur. Observe, benda yang kita nampak. Okay, benda yang mesti kita nampak, kita observe. Okay, benda yang tersurat, bukan yang tersirat. Belajar kan dalam bahasa Melayu tersurat dengan tersirat. So observe, observing adalah membuat benda, menulis, okay, keputusan eksperimen yang kamu nampak. Okay, biasanya soalan ini sama dengan soalan measuring using numbers. Okay, mengukur menggunakan nombor. Dia bagi soalan eksperimen, kemudian sama ada kamu tuliskan pemerhatian atau dia suruh kamu ukur. Dia bagi gambar balance ke, penimbang, dia bagi gambar termometer, dia bagi gambar apa lagi ya, pembaris. Itu semua membuat pemerhatian, sama juga mengukur menggunakan nombor. You measure, benda yang kita boleh nampak. Okey, jadi macam mana nak jawab soalan seperti ini? Okey, madam tunjukkan contoh soalan. Okey, sekejap ya. Okay, madam bukakan contoh soalan. Okey. Okey, boleh nampak? Okey. Okey, menggunakan deria, mendengar, sentuhan, bau, rasa dan penglihatan untuk mengumpul maklumat sesuatu objek ataupun fenomena. Okey, dan ianya mestilah merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Ingat kita RV, responding verbal. Okay, we have to refer to the responding verbal. Okay, apa dia punya contohnya? Okay. Okay, medium besarkan slide ni, nampak ke? Nampak medium. Okay. Ni contoh Kita buat uji kaji eksperimen untuk the reaction of metal with dilute hydrochloric acid. We have two types of metal, metal L dan metal M. Okay, kita reactkan dia dengan hydrochloric acid and we collect gas. Okay, we collect a type of gas. Kita kumpulkan gas. Okay, so ini dia gas dalam ni, dalam burette ini dan juga yang ini gas. Kita nak kumpul gas. Okay, so the CV is the 5 gram. Okay, constant variable. MV dia apa kelas? Boleh try jawab? Medium tak nampak. Apa MV? Please orang jawab. Type. Manipulated variable. Type of metal. Very good. Metal M and metal L. Okay, and RV is the
collect the gas. Okay, collecting the gas. The volume of gas. Itu responding variable. So, macam mana nak tulis observation? Okay, soalan ni biasanya dia akan tanya macam ini. State one observation from the experiment above. Okay, so cara jawab dia, gas dalam rajah 2A sedikit. Manakala gas dalam rajah 2B lebih banyak. Gas in the diagram A2A less, while the gas in the diagram 2B is more. Faham ni? Kita tulis apa yang kita nampak. Keputusan yang kita nampak. Okey, dan keputusan itu mestilah berdasarkan responding variable. Okey. Next, kita cuba yang ini. Okay, nampak tak? Slide? Slide yang baru? Nampak. Nampak. Okay. This is the experiment. Okay. Figure 1.1 shows an experiment to study the pressure produced by metal block P and Q of the same mass. Okay. Figure 1.2 shows the effect on the plasticine when metal blocks P and Q were dropped. Bila kita jatuhkan metal P dan Q, ini keputusan lekukan dia, the dent. Ya, lekukan P dan lekukan Q di atas plastisin oleh dua metal block yang berbeza, tetapi dia punya mass sama, 1 kilogram, 1 kilogram, sama. So what is the observation? Siapa nak cuba? Observation. Please, orang, Madam tak nampak lah. Madam buka slide jadi Madam tak nampak muka kamu, nama kamu. Siapa yang nak jawab, please? Saya mau coba. Okey, boleh cuba sila. Dalam BM boleh kan, Madam? Boleh, tak ada masalah. Metal P menghasilkan lekukan yang lebih dalam berbanding dengan metal Q. Okey, betul. Okey. Kita buat ikut dekat RV tu ya. Den P, lekuk P. Den P lebih dalam manakala den Q kurang dalam. Ataupun den P lebih dalam berbanding den Q. Den P is deeper than den Q. Betul lah. Okey, boleh faham. Jadi bila soalan itu write an observation based on the experiment, ingat the key dia mesti ada manakala, while. Okey, dia mesti ada while. Sebab kita ceritakan kedua-dua pemerhatian. Okay, let me check ada lagi tak. Okay, next. Siapa lagi nak cuba? Okay. Siapa lagi nak cuba? Please, observation. State an observation based on the experiment above. Siapa nak cuba? Tak ada orang dah ke? Amir, buka-buka terus nampak muka Amir. Haikal. Amir, sila cuba. Okay, ada. Jom. Apa dia? Cuba Amir. Amir Haikal, cuba. Leburan film lebih saya ni tu. Tak tahu. Okey, Farah Wahidah je. Dah, Madam. Okey, cuba
cuba? Yang bulat dekat tepi tu emitter ya. Tu rajah itu litar. Satu litar menggunakan solid plumbum bromide, satu lagi menggunakan molten plumbum bromide. Okey. Cuba Farah menjawab. Diagram 6.1 tidak menghasilkan arus elektrik, manakala diagram 6.2 menghasilkan arus elektrik. Betul ke Madam? Okay, good try. Dia dah betul dah. Kefahaman tu betul dah. Tetapi cara menulis tu perlu diperbetulkan. Rajah 6.1 tidak menghasilkan arus elektrik. Awak cakap tadi kan? Okay, boleh nampak tak arus elektrik? Kita boleh nampak tak arus elektrik? Kita nampak Madam. Apa yang kita nampak? Result dia. Bacaan apa? Bacaan emitter. Yes, bacaan emitter. Jadi, rajah 6.1 tidak menghasilkan bacaan emitter, manakala rajah 6.2 menghasilkan bacaan emitter. Okey, sebab apa? Betul lah sebenarnya tadi memang 6.1 tu tak ada arus elektrik. Yang kedua, 6.2 ada arus elektrik. Tapi masalahnya arus elektrik tak boleh nampak. Okey, tak nampak. Kita hanya nampak bacaan emitter. Jadi pemerhatian mestilah responding variable yang nampak di mata kita. Dalam eksperimen tu, kita tengok bacaan emitter. Kita tengok bacaan thermometer. Macam itu ya. So for this experiment, kita tengok bacaan emitter. Kadang-kadang diguna nyalaan mentol. Okay, rajah 6.1 menunjukkan bacaan emitter, manakala rajah 6.2 menunjukkan bacaan emitter. 6.1 tidak, 6.2 menunjukkan. Boleh faham? Boleh. Okay, good. Yes? Mun kita letak pepejal plumbum bromida tidak menghasilkan bacaan emitter. Kemudian plumbum bromida menghasilkan menghasilkan bacaan emitter. Betul kan Madam? Okay, boleh. Boleh. Okay, Madam. Okay. Okay, untuk yang ini pula. Siapa nak cuba? Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Siapa nak cuba? Please. Yang kamu boleh nampak. Ini Rusna. Sila, cuba. Tuliskan pemerhatian. Coba. Yang siapa nak cuba pun boleh. Apa dia? Saya jawab Madam. Sila. Set. Mengambil masa paling sekejap. Paling rendah. X ke paling rendah? Tengok betul-betul. Z. Rod Z. Rod Z. Okay. Mengambil masa paling rendah untuk paku tekan jatuh. Tu dia.
Itu je. Itu saja. Okey. Okey. Itu betul. Okey, tak apa. Good try. Kan Madam dah kata benda yang kita nampak, yang kita result kita tak perlu menganalisis. Okey, apa yang perlu tulis ialah, pemerhatiannya ialah rod Z mengambil masa 5.5 minit untuk jatuh, manakala rod X 7.0 minit dan rod Y 9.8 minit. Benda yang awak nampak, tak perlu buat perbandingan lagi. Boleh faham? Bukan perbandingan. The things that you can see from your result. Okay, itu pemerhatian. Okay, never mind. Memang ada beberapa soalan yang berbeza untuk Madam tunjukkan kepada kamu. Mana? Okay, mana dia punya? Okay, next question. Okay, itu sahaja untuk contoh di dalam ini. Sekarang Madam nak tunjukkan contoh daripada kertas soalan pula. Okay. Okay. Sekarang boleh nampak kertas soalan yang Madam share? Boleh. Boleh, Madam. Madam. Sekarang ada soalan dia, diberi dua jenis paku. Okay, diberi dua jenis paku, iaitu paku besi dan paku keluli. Okay. This experiment want to study the hardness of iron nail and steel nail. So dia ketuk paku tersebut di atas blok concrete block. So this is the observation. Gambar sebelah sini adalah pemerhatian. So now ada dua pemerhatian untuk iron nail and steel nail. Okay, let's try. Siapa yang nak jawab this question? Saya ada. Okay, good. Paku besi lebih keras. Keras ada. Paku besi. Iron nail lebih kurang keras berbanding dengan paku kelili. Okey, betul ke kelas? Betul. Betul. Tak betul. Benda yang kamu tengok pakai mata. Paku besi jadi apa? Jadi Tengok. Bengkok kan Madam? Oh, Tulis je. Paku besi bawah dia bengkok. Tu je. bengkok. Faham? Paku kelili Beda. tidak bengkok. Observation. Benda kita nampak sahaja. Kemudian selepas soalan observation, barulah soalan inference. Okay? Lepas soalan observation, barulah soalan inference. Inference tu barulah kamu bagi sebab. Okay? Ni inference. Nampak dalam soalan tu dia tanya inference? Inference tu barulah kamu bagi sebab. Barulah kamu tulis kenapa paku besi bengkok, kenapa paku keluli keras. Jadi jawapan Amir tadi adalah dekat inference. Faham ni? Faham. Kenapa paku besi tu diketuk bengkok? Kenapa? Sebab paku besi kurang keras berbanding paku keluli. Ataupun paku keluli lebih keras berbanding paku besi. Faham? Membanding-banding itu dalam inference. Menulis benda yang kita nampak dalam pemerhatian. Dia sangat senang. Hanya tulis benda yang kita nampak sahaja. Okay. So, okay, next. Boleh nampak tak? Okay, nampak tak?
Soalan yang seterusnya ini soalan yang sama macam yang dia bagi latihan minggu lepas. Okey, sekarang siapa nak cuba tuliskan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen dalam diagram ini. Okey. Siapa nak cuba? Amin nak cuba lagi boleh? Yang lain-lain sila cuba. Cepat. Saya Madam. Okey, silakan. Suhu suhu darjah 1.2 lebih tinggi daripada suhu darjah 1.1. Betul ke kelas? Cara Okey, sepatutnya apa? Diagram 1.1 menunjukkan perubahan suhu berkurang, manakala diagram 1.2 menunjukkan perubahan suhu meningkat. Betul ke? Betul ke kelas? Salah. Okey, pemerhatian dia. Okey, seorang lagi cuba. Seorang Aku lagi sama. cuba. Apa dia? Okey, cuba. Saya cuba, Madam. Okey, sila. Amonium klorida membuatkan suhu menurun, manakala natrium hidroksida membuatkan suhu meningkat. Samalah tadi suhu menaik dan suhu menurun kan? Okey, lagi cubaan yang lain? Madam, Aha. amonium klorida menghasilkan suhu 25 darjah, manakala sodium hidroksida menghasilkan suhu 35 darjah. Okay, good. Kan Madam dah kata benda yang kita nampak bacaan, okay? So dia dua cara. Sama ada kamu jawab macam ni, the reaction of water with ammonium chloride change the temperature to become 25 degrees Celsius, while the reaction of water with sodium hydroxide change the temperature to 35 degrees Celsius. Ataupun kalau awak nak senang, diagram 1, final temperature in diagram 1.1 is 25 degrees Celsius, while final temperature in diagram 1.2 is 35 degrees Celsius. Okey, itu pemerhatian. Kenapa? Dia akan follow soalan itu, lepas soalan pemerhatian dia akan follow soalan seterusnya adalah soalan inference. Dia memang kalau A pemerhatian, D confirm soalan inference. Dia kena tanya kenapa. Okey, kenapa diagram 1.1 is increase, diagram 1.2 is decrease. Sebab, okay, Madam bagi contoh jawapannya. Diagram 1.1, okay, the reaction of water with, okay, the reaction of water with ammonium chloride is endothermic, while the reaction of water and sodium hydroxide is exothermic. Okay, endothermic dengan exothermic ni kamu tak belajar masa tingkatan 4 dan 5 kan? Kamu belajar menengah rendah kan? Form 3, Madam. Yes, form 3. Dulu dia form 4. Itu topik form 4 dulu. Sekarang dia dah masuk form 3. Okay, so dia mungkin tak tanya lagi lah masa SPM, tapi kemungkinan pun ada juga. So ini contoh soalan yang terdahulu. Okay. Okay, soalan yang ketiga seterusnya. Okay, soalan keterusnya sama. Siapa nak cuba? Pemerhatian untuk negatif 20. Okay, jom cuba. Ini soalan yang memang akan ditanya nanti masa ujian ya. Memang akan tanya soalan A pemerhatian, B inference. Cuma yang berbeza adalah eksperimen sahaja. Okay, so siapa nak cuba pemerhatian untuk negatif 20 degrees Celsius? Dia dah ada contoh tu. Saya cuba. Okay, sila. Puas hati saya.
Yeah, okay, good. Untuk temperature negatif 20, ikan yang disimpan di dalam freezer menjadi masih dalam keadaan yang baik. Okay, good. Okay. Kalau soalan, very good. Good try. Macam ni lah belajar sampai dapat kan. Kalau soalan tu dalam bentuk jadual macam ni, kita tak perlu tulis air penuh. That's good. Okay, so kalau dalam suhu 5, the first fish turns bad and smelly. Dalam bawah tu kamu ikut je. The fish does not turns bad and smelly. Tapi di hadapan Amir tadi betul. The fish still in good condition. Ikan masih dalam keadaan baik. Okay, good try. Why? Okay, why? Kenapa? Siapa nak cuba? Kenapa? Ini soalan ni bab 1 tingkatan 5 ni. Okay, why? Tengok, B dia mesti. Mikroorganisme. Yes, siapa jawab tu? Good. Try. Cuba cepat. Macam dengar ada jawapan tadi? Kerana mikroorganisme tidak aktif dalam temperature yang sejuk. Yes, very good. Pandai pun. Okay, boleh jawab lah ujian ni. Kerana mikroorganisme tidak aktif dalam suhu yang sangat sejuk. Very good. Tepuk tangan semua. Okay, so good. Madam harap kamu dah boleh jawab soalan pemerhatian dan juga inference ini. Okay, dia semuanya berbalik kepada RV dan MV, MV dan RV. RV lah, bila kita dapat banyak kenal pasti RV, responding variable, kita akan dapat tulis pemerhatian and then kita akan tahu apakah inference-nya, kenapa, sebab apa pemerhatian itu macam tu. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Kita belajar sikit-sikit supaya kamu ingat. Lain kalau berdepan 1 jam tu memang ajar semua 11 skill. Okay, senang. Medium nak tahu kamu dapat ke tak, terus bagi latihan kan. Tapi ini kita belajar sikit-sikit So please kita ingat semula, minggu depan medium dah ajar variables, berlatih mengenal pasti variables. Kemudian hipotesis, berlatih mengenal pasti hipotesis. Membuat hipotesis berdasarkan variable itu. 4 cara mengenal pasti variable, ada ayat, jadual, gambar rajah dan graf. Bila dah dapat kenal pasti MV dan RV, kita dapat buat hipotesis. Minggu ini kita belajar membuat pemerhatian. Ingat pemerhatian adalah benda yang kita nampak dengan mata kita, dengan deria kita. Dan daripada pemerhatian itu kita buat inference. Sebab kenapa pemerhatian tu macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? So apa sebab dia? That is inference. Okay, itu saja. Madam tak nak panjang. Okay. And next time kita akan belajar definisi secara operasi membuat hubungan. Okay, so that's all for today. Kelas. So kita tutup kelas dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, very good. Kepada semua yang dah try tadi, I hope you enjoy the class and we will meet again next week on Tuesday. Okay, Allah mudah-mudahan masa tu mungkin dah discharge daripada hospital ni. Okay, doakan anak muda ni cepat sembuh Okay. Class, thank you. Bye-bye. Thank you, madam. Bye-bye. Bye, madam. Bye. Dah buat cuci? Okay, habis kelas. Anak saya pun dah habis dressing. Okay, adik duduk. Alhamdulillah. Okay. Okay, Umi tutup kamera, tak nampak. Tak nampak. Okay. Okay, masuk naik atas kata. Good job adik. Madam. Bye-bye. Dah.
Okey.